sajak pergi umrah. Ada orang marah pada saya sebab saya kata remeh. Saya bukan maksud remeh tu bahawasanya benda tu tak. Kita semua ni, tiba-tiba yang tak pernah kenal dia, semua pakai sebut nama dia. Dia ni ada produk dia. Produk kecantikan dia. Lebih ramai orang kenal, lebih untunglah orang yang kalau ada produk ni. 1.9 ataupun hampir tak ingat, tapi saya ingat dekat 2 juta followers dia dalam Instagram dan seumpamanya. Dan dia macam itulah tuan-tuan tengok ramai kosmetik yang keluar kosmetik ni, dia akan buat benda-benda yang nak bagi orang cakap pasal depa. Bila orang cakap pasal depa ni, jadi mungkin kadang-kadang depa pun menyesal juga, kan? Dia kena hentam dia menyesal, tapi itu ialah hidup dia. Tak apalah. Orang kita sensitif pasal benda tu salah, is okay. Tapi saya nak ceritanya beberapa hal, beberapa perkara. Yang pertama, ada beberapa perkara yang berkaitan dengan dia ni, ataupun bukan dia lah, siapa-siapa saja yang mempunyai benda hal yang seperti itu. Saya dah sebut. Pertama, kita apabila mungkar yang seperti itu dia buat, kita bantah. Apatah pula membabitkan tempat-tempat suci. Kesalahan dia apa? Kesalahan dia berpakaian wanita sedangkan dia lelaki, dan pergi masuk pula dalam kawasan wanita. Ini salah. Dia mencemarkan tempat ni. Cuma mencemarkan Mekah ni satu dosa. Dan kita nak ingatkan dia, dan orang yang mungkin terpengaruh akan kata bahawasanya, oi, kalau salah mesti tak boleh buat kat Mekah. Tapi bila boleh buat juga tu, artinya tak jadi apa-apa tu, okey lah. Tapi itu bukan tanda okey. Di Mekah ada ramai orang yang penipu umrah. Ramai ada. Dia janji di sini, dia habaq mai tuan-tuan, dengan masjid lebih kurang 50 km ya. 50 meter ya. Dengan masjid lebih kurang 50 meter ya. Sudah bayarlah kita ni bagi. Pipi sana, tu dia kat 1 kilometer. Dia kata dulu janji macam lain. Ujian Allah, kita kena sabar. Dia uji. Dia ambil duit kita. Dia tipu, dia pergi Mekah. Dia pergi Mekah duduk dalam depan Kaabah lagi, dia duduk pergi ambil gambar apa semua, dia tipu jemaah. Sama-sama, yang tu pun dosa pakai kain telekung. Yang ni dosa ambil duit orang. Hak tu kena minta ampun dengan Allah. Hak ni kena minta maaf kat orang, bayar balik, baru Tuhan ampun dah. Maksudnya bukan nak cerita pembahagian apa. Hak cerita buat perangai tak elok di Mekah ni, pakat-pakat ada lah. Itu semua taklah menjadikan duit dia halal, dan yang ni juga tidaklah menjadikan telekung dia halal kerana dia pakai di Mekah. Di masjid pun ada ustaz seorang hak di Kedah. Ayah dia orang elok-elok, mufti ke apa, dia buat isyarat lucah dalam masjid. Dalam masjid buat isyarat lucah. Itu mencemarkan tempat yang boleh buat isyarat lucah dalam masjid. Kalau sajak pakai telekung mencemarkan tempat, dia pun mencemarkan. Artinya orang yang mencemarkan tempat suci ni banyaklah. Bahkan dalam sejarah ada kaum Qaramitah pernah mengambil, pernah pergi menawan, mengepung Kaabah, mencungkil Hajarul Aswad dan membawa balik ke negeri mereka Hijr. Selama 20 tahun Mekah tak ada Hajarul Aswad. Kaabah tak ada Hajarul Aswad. Dicuri oleh puak Qaramitah. Dalam sejarah. So, jangan siapa fikir kalau benda tu boleh dibuat di Mekah, it's okay. Bukanlah untuk dia sajalah, untuk siapa-siapa saja. Dia buat di Mekah pun okey, kira boleh lah. Itu bukan alasan. Kedua, tuan-tuan, apabila kita tengok orang buat salah macam tu, yang terbuka, semua ni salah belaka. Ada kesalahan dia dengan Tuhan. Kita kena bagi tahu dia. Kalau dia dengan Tuhan,
dia minta ampun. Tapi apabila dia seolah-olah kempen benda tu, publicizekan kesalahan tu, itu dia buat kesalahan kedua, mengajak orang kepada keburukan. Tapi saya nak nasihatkan, kita komplain perbuatan yang tak patut, mencemas, semua okey. Tapi jangan kita kata fulan laknatullah, engkau bin sekian-sekian bin Tuhan laknat engkau. Sebab walaupun laknat ni dalam agama ni dia ada, tapi dia laknat jenis, dia tak laknat individu. Siapa yang minum arak, Allah melaknat orang yang minum arak. Tapi dia tak kata A bin C engkau laknatullah alaih, tak boleh. Walaupun ada perbincangan di kalangan sarjana, tapi sepatutnya jangan. Sebab pernah sahabat melaknat orang yang minum arak pada zaman Nabi. Banyak kali orang mari duduk minum arak, Nabi kata mereka kata Allah mal'inhu, ya Allah laknatkan dia. Nabi kata la tal'anu fa innahu yuhibbullah wa rasuluh. Jangan laknat dia, dia sayang Allah dan Rasul. Padahal ada hadis kata Allah laknat peminum arak. Sebab peminum arak secara umumnya dilaknat, tapi individu tu kita tak tahu. Mungkin ada orang yang jahil, mungkin ada orang yang niat nak bertaubat, mungkin ada orang yang terulang. Macam itulah juga pemaksiat ni, kita kata dia salah, dia berdosa, jangan kita panjang sangat Tuhan laknat, kau confirm masuk neraka, tak masuk syurga selama-lamanya. Ulasan-ulasan macam ni kita orang mengaji ni jangan buat. Kadang-kadang hak buat tu pun dia pun bukan mengaji sangat pun, tapi syok kan, duduk di rumah dia menaip, siapa tak tahu. So kita jangan ulas pada siapa-siapa saja macam tu. Yang berikutnya ialah tuan-tuan yang dirahmati Allah, dosa ni, kesalahan-kesalahan yang manusia lakukan ni, seperti mana yang dia buat kesalahan, kita tidak tahu penyudahnya. Penyudahnya kita tak tahu. Tapi apabila kita tengok, kita tak suka apa yang dia buat. Tapi kita juga suka kalau dia kembali kepada jalan yang benar. Sebab dia ada pengaruh. Kita tak mau pengaruh dia tu pergi ke orang lain. Kita mau dia kembali pada jalan yang benar. Ada orang yang telah buat dosa yang lebih besar daripada yang dia buat, akhirnya kembali pada agama. Ada tak? Abu Sufyan buat dosa lagi besar, perang dengan Nabi, tapi pernah balik pada agama. Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal, pernah buat. So tak mustahil orang yang jahat macam mana pun dia balik pada agama. Ada orang kata tu buat dosa di Mekah, ni lain, dia buat dosa di Mekah. Abu Jahal duduk Mekah. Anak dia Ikrimah dah duduk Mekah, Abu Sufyan duduk Mekah. Buat dosakan sikit sampai menyebabkan apa? Matinya para sahabat Nabi, seksa para sahabat. Allah Azza wa Jalla dia akhirnya dia mengampunkan siapa kehendaki, dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Seterusnya tuan-tuan, kadang-kadang benda-benda macam ni, macam saya kata tadi, orang ni ada produk-produk dia ni, dia jual produk ni, dengan dia jadikan kita semua sibuk nak cakap tentang dia. Kita semua duk bincang tentang dia. Satu lagi yang saya nak sebut ialah, kita tak boleh hipokrit. Di Malaysia ni, ramai ke kurang, banyak tak pondan lah saya sebut. Saudara tidak, saudari tidak ni, saudarai ni, ramai tak? Saya bukan hina mereka di atas ujian Tuhan kepada perasaan mereka, tapi ramai lelaki yang dia cuba jadi perempuan kerana dia terikut-ikut dengan keadaan itu. Kadang-kadang mereka jadi itu kerana kita indirectly encouraging, menggalakkan mereka. Mereka ada lawak cara pondan lah, lawak tangan lembut lah, kita yang duk gelak. Masuk dalam drama lah, masuk dalam filem lah, buat lawak lah, maharaja lawak lah, maharani lawak ke apa. Jadi semua benda ni kita okey, main-main sekali kita buat terkejut. Laki pakai perempuan duk bersolek, kita okey, kita enjoy. Kalau ada pula duk buat cakap lembut-lembut, kita biar.
Kemudian akhirnya jadi apa yang jadi. So kita tidak jujur pada diri kita. Kalau kita betul-betul nak, kita mesti tengok je, kita mesti bantah benda ni. Tak boleh buat macam tu. Nabi larang. Al-mutasyabbihin bin nisa, lelaki yang menyerupai wanita. Allah jadi dia lelaki elok dah. Sebab tu agama, macam saya kata, dia suruh kita lelaki jadi lelaki. Ni yang pertama, yang pencin semua dah tak kerja, simpan janggut. Lelaki dah janggut. Tak apalah anak besar-besar dah. Tu saya kata, kalau anak kecil-kecil malam-malam dia tidur lampu padam, dia pegang muka mak ke muka ayah, dia tak tahu pasal dua-dua tak ada janggut. Sebab tu agama, lelaki jalan cara lelaki, cakap cara lelaki, berwatak secara lelaki, renungan dia lelaki, marah dia marah lelaki. Seorang perempuan dia tak ada marah, suami aku lah, dia orang lelaki. Tapi taklah tampak bini tentu kalu. Tapi lelaki lah, ketegasan lelaki, cengih orang lelaki. Kalau lelaki tengok lipas terkejut, tengok cicak takut, lelaki apa? Jangan hidupkan budaya tu dalam masyarakat kita. Dia kena hidup, lelaki hidup sebagai, dan wanita hidup dengan kesantunan sebagai wanita. Cara berjalannya wanita, cara pakaiannya wanita, bahasanya wanita. Gender yang ketiga ni tak pakai. Ini ada satu penulis Syiah tulis ni, dia dok kata, Imam Khomeini bagi dalam Syiah toleransi. Itu Syiah memang benda pelik-pelik kan dia. Sunni tidak demikian. Sunni hidup dengan kewarasan kalau betul-betul mengikut ajaran Sunni yang tulen. Jadi kita pun dalam kehidupan macam tu juga. Tengok anak kita kecil-kecil, lelaki duk pergi pakai gincu je, duk gelak. Tak boleh. Jangan hidupkan benda tu. Mai kot dalam kampung, siapa duk buat tangan lembek, macam sotong, duk main sembang, kita duk gelak. Kita kata, jadi orang lelaki. Jadi orang lelaki. Hidup dengan lelaki. Boleh pun. Ada tesis yang dibuat. Kerana sebahagian besar daripada apa yang berlaku ni, psikologi. Cerita hormon, tak hormon ni kadang-kadang, mereka itu yang develop themselves dengan mereka itu consuming, mengambil hormon tertentu yang mereka makan, dan ataupun dengan cara-cara yang lain. Itu yang buah dada naik dan seumpamanya. Dan hukum hakam ini ada. Saya tidak tahu dia transgender ke apa, saya bukan cakap spesifik tentang dia, tapi kalian nak tengok, kalau satu orang tu dia makan benda tu, kemudian buah dada dia besar, dia lelaki, dia patutnya tak usah pergi Mekah lagi lah. Sehari bila dia pakai ihram, dia dengan buah dada ada, memang orang takut. Bukan orang takut, orang terkejut. Orang tak nampak pula Hajarul Aswad tu. Sedia dah macam dengan perempuan, pakai pula ihram. Jadi itu pun nak diambil banyak isu-isu yang, sebab tu saya ramai orang ulas macam-macam. Orang kata tak tegas, saya ulas. Come on, benda ni ada banyak isu PK, isu yang macam-macam. Tapi kita tak bolehlah jadikan macam satu orang punya cerita ni semua kita tak bincang dah. Cerita penyelewengan, cerita karut marut, cerita apa, semua hak masyarakat ni tak ada. Duk cerita satu mamat ni telah pakai telekung pergi Mekah, habis satu dunia. Lain 2-3 hari ni tak ada. Duk cerita pasal dia saya. Lain-lain kali cerita pergi cerita mai, kesimpulan kita nampak macam lawa juga. Yang tu dia bawa keluar mai. Kan? Adakah satu pasal? So bolehlah setakat kita nak bantah ringan-ringan ataupun ni, tak payahlah bagi masa banyak sangat. Don't waste our time untuk benda-benda yang macam ni. Ini satu free promotion untuk produk dia bagi saya lah. Saya tak tahulah dia niat apa, kan, produk dia. Sebenarnya kalau saya macam ni, dia pergi ke Mekah pada saya okey, bagus. Tapi kalau betul-betul nak buat umrah, mak dan ayah dia pun pergi, saya pun tak tahu, saya tak kenal mereka. Tapi if we put ourselves in the shoes, duduk diri kita dalam kasut mereka,
Ibu bapa dia pun saya rasa bukanlah semua ibu bapa tentu tak mau macam tu. Mungkin niat dia bawa dia pergi Mekah ke apa, mungkin niat dia nak baik. Lepas pada tu kawan ni pergi sana, dia tenggelam punca ke apa, pergi buat yang tu pula. Lepas tu seluruh Malaysia duk cakap benda tu, so kita drag isu ni panjang. Kita bantah dia dan bantahan dah cukup, semua orang semua kata salah, tidak ada orang yang pergi kata betul. Yang kata betul sikit pun tu satu mamat Syiah hak tulis dalam Malaysia kini tu, dia tu duk pergi support. Tapi Syiah ni tak usah kira lah apa yang dia tak support, kan. So yang lain semua orang kata salah, kata salah. Cuma bagaimana kita nak berurusan dalam hal ini, dengan urusan